Pertua, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali izinkan saya menzahirkan rasa penghargaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di atas perkenan Baginda untuk menyampaikan titah diraja pada pembukaan sidang Parlimen. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam membahaskan perkara-perkara berkaitan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau ringkasnya KOSKOP sepanjang tempoh perbahasan titah diraja pada mesyuarat kali ini di Dewan Negara ini. Secara umumnya perkara-perkara yang dibangkitkan adalah mengenai bantuan dan inisiatif yang disediakan oleh kementerian ini yang merangkumi aspek pendigitalan, akses pasaran ekspor serta menyentuh mengenai beberapa kumpulan khusus seperti perusahaan kecil dan sederhana, usahawan orang asli, usahawan wanita, dan usahawan Bumiputra di Sabah dan Sarawak. Oleh yang demikian, izinkan saya untuk memperincikan tindakan yang telah diambil oleh kementerian ini terkait dengan perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat tersebut. Tuan Yang di-Pertua yang berhormat Senata Tuan Michael Mujah Lihan telah menekankan mengenai galakan kepada usahawan dalam perniagaan berasaskan pendigitalan dan bidang teknologi maklumat. Untuk makluman yang ahli yang berhormat, KOSKOP melalui agensi-agensinya telah memberi fokus kepada usaha mendigitalisasikan usahawan PMKS melalui pelaksanaan program-program seperti berikut. Pertama, platform MyMall oleh KOSKOP yang menyediakan ruang pemasaran dalam talian secara percuma terhadap produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh PMKS. Sehingga bulan Mac 2024, seramai 1,582 orang usahawan telah berdaftar di MyMall dengan melibatkan sebanyak 1,853 produk dan mencatatkan nilai jualan berjumlah 2,78 juta ringgit. Yang kedua, skim pembiayaan online Tekun oleh Tekun Nasional yang bertujuan menyediakan modal pembiayaan kepada usahawan yang menjalankan perniagaan secara atas talian. Sehingga bulan Februari 2024, seramai 124 usahawan mikro dan informal telah menerima pembiayaan di bawah skim ini berjumlah 1,123 juta ringgit. Yang ketiga, skim SME Technology Transformation Fund oleh SME Bank yang menyediakan bantuan kewangan kepada PKS untuk meningkatkan penggunaan digital dalam operasi perniagaan. Sehingga bulan Disember 2023, seramai 175 usahawan PKS telah menerima pembiayaan di bawah skim ini melibatkan jumlah pembiayaan sebanyak 230 juta ringgit Malaysia. Dan yang keempat, program pemantapan penjajah dan peniaga kecil yang dilaksanakan oleh kementerian kepada seramai 1,728 orang penjajah dan peniaga kecil pada tahun 2023, di mana program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pendedahan mengenai pendigitalan perniagaan. Tuan Yang di-Pertua, yang berhormat Senata Datuk Seri Hajah Zuraina binti Musa dan yang berhormat Senata Tuan Michael Mujalihan membangkitkan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kementerian bagi membantu PKS dalam meningkatkan nilai ekspor syarikat. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, KOSKOP dan agensi-agensinya sentiasa komited dalam membantu usahawan PKS untuk meneroka pasaran antarabangsa dan sekaligus meningkatkan nilai ekspor melalui pelaksanaan pelbagai program dan inisiatif seperti berikut. Yang pertama, SME Bank melaksanakan Business Export Program BEP dalam membantu usahawan PKS Bumiputra untuk menembusi pasaran luar negara. Usahawan yang terlibat akan diberikan khidmat nasihat serta intervensi dalam membimbing dan membangunkan syarikat melalui peluang perniagaan antarabangsa dan program ekspor yang lebih berstruktur. Pada tahun 2021 hingga 2023, sebanyak 73 usahawan PKS Bumiputra telah menyertai program BEP ini. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 26 syarikat telah menembusi pasaran baharu di luar negara dengan jumlah keseluruhan jualan ekspor sebanyak
123,3 juta ringgit. Yang kedua, ISIMI Corp melaksanakan program galakan ekspor Bumiputera GAB dan program pengukuhan ekspor PKS untuk membantu PKS menembusi dan meluaskan pasaran ke luar negara. Bantuan disediakan dalam bentuk geran padanan, antaranya bagi tujuan pensijilan dan pematuhan piawaian antarabangsa, penjenamaan, promosi, pembungkusan dan pelabelan, serta pembangunan kapasiti berbentuk khidmat nasihat dan latihan persediaan ekspor. Bagi tempoh 2021 hingga 31 Disember 2023, sejumlah 845 PMKS telah mendapat manfaat, yang meliputi antaranya 57 syarikat mendapat kelulusan geran bernilai 9,3 juta ringgit, 672 syarikat menyertai latihan dan klinik perniagaan bagi persediaan ke arah ekspor. ISIMI Corp juga bekerjasama dengan MARA bagi skim pinjaman mudah untuk ekspor di bawah program GAB dalam tempoh 2021 sehingga 31 Desember 2023 dengan 8 syarikat diluluskan pinjaman mudah bernilai ataupun melibatkan nilai 13,36 juta ringgit. Yang ketiga, program pengantarbangsaan usahawan halal oleh Kuskop yang menyediakan akses produk perkhidmatan halal Malaysia di pasaran antarabangsa melalui penyertaan beberapa ekspo seperti MIHAS, Malaysia Fair di Tokyo dan Gulfood 2024. Secara keseluruhannya, program ini telah membantu seramai 112 usahawan dan merekodkan potensi nilai jualan sebanyak 267,19 juta ringgit dan jualan sebenar berjumlah 41,53 juta ringgit. Dan bagi tahun 2023 pula, sebanyak 118 syarikat franchise menyertai misi perdagangan di 7 buah negara, yaitu Australia, Thailand, Indonesia, India, Turki, Vietnam dan Kamboja dengan potensi pelaburan sebanyak 865 juta ringgit. Bagi tahun 2024, sebanyak 8 misi perdagangan dirancang melibatkan negara Thailand, China, Vietnam, Rusia, Indonesia, UK dan Uzbekistan dengan anggaran potensi pelaburan sebanyak 900 juta ringgit di bawah program Enhanced Franchise Development Program. Tuan Yang Dipertua Yang Berhormat Senata Dr. Haja Wan Martina binti Wan Yusof telah membangkitkan mengenai bantuan kementerian kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi merangsang ekonomi serta membuka peluang pekerjaan baru. Untuk makluman ahli yang berhormat, kajian separuh penggal RMK 12 telah memberi tumpuan kepada industri high growth, high value yang mampu memberikan sumbangan lebih besar kepada jumlah ekonomi negara. Selain itu, Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Plan Strategik Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana 2030 juga memberi penekanan kepada usaha meningkatkan skala dan daya saing usahawan terutamanya PKS untuk terlibat dalam rantaian nilai industri berpertumbuhan tinggi di peringkat domestik dan antarabangsa. Oleh yang demikian, Kuskop melalui agensi-agensinya telah menyediakan pelbagai program dan skim pembiayaan kepada usahawan PKS bagi merangsang ekonomi dan membuka peluang pekerjaan baru. Antara program dan skim pembiayaan yang disediakan adalah yang pertama, program peningkatan kapasiti dan keupayaan PKS atau ringkasnya BAP oleh ISIMI Corp yang menyediakan bantuan geran dan pinjaman mudah kepada PKS bagi tujuan peningkatan kapasiti dan keupayaan melalui peningkatan produktiviti, automasi dan pendigitalan, pembungkusan dan pelabelan produk. Pada tahun 2023, seramai 122 usahawan PKS telah menerima bantuan BAP melibatkan peruntukan berjumlah 26,1 juta ringgit. Program yang kedua, yaitu program peningkatan industri strategik dan syarikat berprestasi tinggi ataupun ringkasnya Prestige yang dilaksanakan oleh ISIMI Corp bagi membangun dan mengintegrasi PKS berpotensi ke dalam rantaian bekalan industri berpertumbuhan tinggi. Pada tahun 2023, sebanyak 8 usahawan PKS telah menyertai program Prestige melibatkan peruntukan berjumlah 3 juta ringgit. Sisi padanan perniagaan untuk PKS dalam industri berimpak tinggi telah diadakan dengan penyertaan seramai 233 syarikat
dan potensi jualan sebanyak 131,5 juta ringgit. Sejumlah 19 syarikat Anchor telah terlibat dalam sisi pemadanan perniagaan ini. Yang ketiga, skim pembiayaan BR Plus I oleh Bank Rakyat yang menawarkan kemudahan pembiayaan untuk membiayai keperluan modal kerja dan perbelanjaan modal perniagaan usahawan PKS. Pada tahun 2023, seramai 670 usahawan PKS telah menerima pembiayaan di bawah skim ini, melibatkan jumlah sebanyak 85,47 juta ringgit. Yang keempat, program SME Recapitalization oleh SME Bank bertujuan membantu PKS yang terlibat dalam sektor berimpak tinggi yang terpilih untuk memperoleh pembiayaan. Bagi tahun 2023, 3 usahawan PKS telah menerima pembiayaan di bawah skim ini melibatkan jumlah 11,2 juta ringgit. Dan yang keempat, program pembangunan vendor yang dilaksanakan oleh Koskop bagi memperkasakan kapasiti dan keupayaan syarikat vendor dalam membekalkan produk serta perkhidmatan yang bermutu tinggi dan kompetitif di pasaran. Melalui grant penyelidikan dan pengkomersialan vendor 2.0, sebanyak 29 syarikat vendor telah menerima grant berjumlah 10 juta ringgit bagi tahun 2023 serta telah mewujudkan 511 peluang pekerjaan yang baru.